Dan kata ulama, dan iaitu artinya riba itu menunjukkan atas su'ul khatimah, artinya mati di dalam kufur. Wal iyadza billahi ta'ala. Kata Manawi bahwasanya makan riba dan iman itu tiada berhimpun keduanya di dalam hati seorang. Kata ulama dan iaitu tu apa dia yang artinya riba itu menunjukkan atas su'il khatimah. Dia kata ramailah daripada ulama yang bercakap yang ada kata bahwasanya riba itu menunjuk di atas su'il khatimah. Apa dia su'il khatimah? Arti su'il khatimah tu mati di dalam kufur. Wal iyadza billah. Jadi ramailah daripada ulama katanya riba itu menunjuk data mati dalam kufur. Dengan maknanya apabila seorang itu terlibat dengan harta riba, makan riba dan sebagainya, maka membawa kepada mati dalam keadaan kufur. Kita minta lepaslah daripada demikian itu. Sama juga kata Manawi. Seorang ulama kata Manawi bahwasanya makan riba dan iman. Makan riba dan iman itu tiada berhimpun di dalam hati seorang. Dua-dua ni tak boleh berhimpun. Kalau ada makan riba, dalam hati tidak ada iman. Jadi nak bagi tetap iman, jangan makan riba. Dua-dua ni dia jadi benda yang berlawanan. Kalau ada makan riba, maka iman tidak ada dalam hati. Jadi maknanya sama dengan tadilah. Kata ulama katanya makan riba itu menunjuk di atas su'il khatimah. Siapa saja yang sentiasa dia tu dalam ambil duit riba, maka ujung jatuh dianya akan mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Maka kata Manawi pulanya, dia katanya makan riba dengan beriman saat itu tak boleh berhimpun. Sekiranya kalau seorang tu makan riba, maka akhir-akhirnya dia akan mati dalam keadaan kufur. Dia tak boleh makan riba lagi, ada iman lagi dalam hati, dia tak berhimpun dua tu. Jadi maknanya macam kata tadi itulah, jadi akibat daripada banyak makan riba, daripada selalu ambil harta riba tu, membawa kepada hati dia tu jadi semakin gelap, akhir-akhirnya tertanggal oleh iman daripada hatinya. Itu beratlah. Kenapa dia katanya riba dengan iman itu tak boleh berhimpun? Kerana diambil daripada firman Allah Ta'ala, kerana dipaham. Kerana diambil, yakni kerana dipaham daripada firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. In kuntum mu'minina. Artinya, segala mereka yang beriman mereka itu, takut oleh kamu akan Allah. Ittaqullah. Dan tinggal oleh kamu akan barang yang tinggal lagi daripada riba. Jikalau ada kamu itu mukmin. Jadi di mana tepat faham katanya iman dengan riba tu tak boleh berhimpun. Sebab ujung ayat katanya in kuntum mu'minin, jikalau adalah kamu orang mukmin. Jikalau adalah kamu orang-orang yang mukmin, maka mesti tinggal kamu akan riba.
Di situlah menunjuk katanya kalau ambil riba tak ada iman, kalau tak ambil riba tetap iman. Sebab di hujung ayat dia katanya dan tinggal oleh kamu dan tinggal oleh kamu akan barang yang tinggal lagi daripada riba. Tinggalkan riba itu jikalau ada kamu itu mukminin, orang-orang mukmin. Kalau nak jaga iman, jadi faham daripada ayat itu, jadi kita nak jagakan iman kita supaya tetap dalam hati kita, maka janganlah ambil riba. Janganlah ambil riba. Kalau ambil riba tu maknanya bukan orang mukmin. Sebab tu katanya tak jadi beripunglah dua tu. Jadi maknanya kesalahan ambil riba tu akibat dianya tertanggal oleh iman di dalam daripada hati. Tapi ya asalnya riba, semata-mata riba ni kalau orang yang ambil riba haram, kalau tidak menghalalkan riba maka tak jadi kufur. Tetapi bahayanya dengan sebab lama-kelamaan tu jadi kotor, jadi cemar, jadi hitam hati dia sehingga membawa kepada mati dalam kufur. Begitulah. Kemudian kita perhati sikit pada ayat dia katanya dan tinggal oleh kamu, mana jangan ambil. Tinggal oleh kamu, tinggal oleh kamu mana jangan ambil, jangan makan akan barang yang tinggal bakiyah. Barang yang tinggal lagi daripada riba. Dia maksud barang yang tinggal lagi daripada riba tu maksudnya begini. Dia contohnya kalau kita bagi berhutang kepada seorang duit tu 10,000 masalah. Maka apabila dibayar tu kita ambil 10,000 sajalah. Sebab kita bagi dia berhutang 10,000, maka kita ambil daripada orang yang berhutang sana itu 10,000 lah. Mana yang lebih daripada 10,000 tu jangan ambil. Itu yang lebih, yang baki daripada 10,000 tu jangan ambil. Itu mana katanya tinggal oleh kamu akan barang yang tinggal lagi daripada riba. Barang yang tinggal yang baki itu kena atas riba. Jadi maknanya kalau kita bagi berhutang pada seorang tu 10,000. Tapi apabila bayar tu jadi 12. Apabila bayar tu 12, maka lebih pada 10,000 tu jadi riba. Lebih pada 10,000 tu, mana yang baki yang lebih daripada 10,000 tu jadi riba. Maknanya 2,000 lagi tu jangan ambil lah. Kita ambil sekadar 10,000 saja. Itu maknanya jangan tinggal oleh kamu akan barang yang tinggal yang baki lagi daripada riba. Mana barang yang tinggal tu kena atas riba. Sebab daripada minar riba tu kalau i'rab nahunya min bayan pada ma. Maknanya barang yang tinggal, barang tu apa dia barang? Kena atas riba. Mana riba tu yang baki, ya asalnya 10,000, lebih pada 10,000 tu ialah riba. Itu jangan ambil. Ambil sekadar yang kita bagi berhutang sajalah. Begitulah. Beri berhutang ke orang tu 10,000, ambil 10,000. Lepas tu lebih tu jangan ambil. Malaikat kalau orang tu nak sagu hati kepada kita, tu lain cerita lah. Ambil atas jalan riba tu tak boleh. Tapi kalau dia nak terima kasih kepada kita, kita tolong dia berhutang, dengan sebab 10,000 tu lah boleh berjaya dalam perniagaan dia, boleh buat modal. Dia bagi 10, lepas tu dia sedekah pula kita 2,000 atau dia sagu ke hati kita dengan 2,000, itu bukan namanya riba. Tapi kita jangan buat syarat lah. 10 bayar 12, jangan buat syarat gitu. Tapi kalau yang berhutang tu suka hati dia, rela hati dia nak bagi lebih, itu atas dia lah. Jadi sedekah, jadi hadiah, jadi sagu hati pun, itu katalah. Itu tak mengapa. Jangan kita buat syarat di awal. Kalau setahun naik 1,000, 2 tahun naik 2,000. Contohnya begitu, itu jadi riba. Maka ceritanya faham daripada ayat ini, in kuntum mu'minin, jikalau adalah kamu orang-orang mukmin, maka kena tinggalkan riba.
Mana kalau ambil riba, maknanya kamu bukan orang mukmin. Sebab itulah katanya Syekh Manawi dia katanya dua-dua perkara ini tak akan beripung di seorang. Ada ambil riba akan kehilangan iman. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam diisrakan dengan daku ke langit. Cerita ni cerita pada cerita hadis Isra' dan Mi'raj. Pada malam dengan daku ke langit. Pada peristiwa itulah aku dengar daripada pihak atas kepalaku, dengar suatu suara daripada pihak atas kepala, mana sebelah atas. Apa dia tu? Yang dengar tu daripada guru dan apa dia tu? Apa bacaan dia? Tagar. Daripada guru dan tagar. Itu tak tahu tu. Apa bacaan dia. Dan kilat, tetapi dah kalau rajak kepada bahasa Arabnya, betul lafaz hadis tu maknanya yang pertama tu guru, yang kedua tu halitar, yang ketiga tu kilat. Tapi tak tahu tu baca dia tagar ke baca macam mana. Tapi maksudnya halitar lah, sebab rajak kepada bahasa Arab tu beberapa guru ar-ra'du, dalam lafaz bahasa Arab tu ar-ra'du was-sawa'iq. Apa dia satu lagi maknanya kilat. Jadi saya tak tahu nak baca tu tagar ke baca macam mana. Tapi rajak kepada bahasa Arab tu maknanya halita. Tengok dengan lafaz hadis dalam kitab Arab tu maknanya ar-ra'du was-sawa'iq, maknanya halita lah. Kita tafsir begitulah. Beberapa guru dan tagar ke baca macam mana. Tapi maksudnya halitar. Tagar. Mana halitar. Tapi dalam bahasa Arab tu, lafaz hadis bahasa Arab tu halitar. Terjemuh sebab sawa'iq. Sawa'iq tu mana halitar. Kita terjemuh gitulah, kita tafsir gitulah, mana tagar tu maknanya halitar. Sebab rajak kepada lafaz bahasa Arab. Lafaz hadis yang ada dalam kitab Arab. Jadi Nabi katanya pada cerita pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia katanya dia ada dengar suara sebelah atas kepala. Suara tu ialah suara guru, alita dan kilat. Dan beberapa banyak lelaki. Ramai daripada orang lelaki adalah segala perut mereka itu. Adalah segala perut mereka itu, perut orang lelaki, banyak orang lelaki tadi tu, perut tu antara hadapan mereka itu. Mana perut tu memanglah sebelah depan. Perut tu jadi memanglah perut tu sebelah depan lah. Kalau belakang bukan perut pula. Adalah segala perut mereka itu antara hadapan mereka itu. Jadi perut dia tu jadi apa dia? Apa yang panggil? Jadi naik. Jadi keluar, jadi terbuka. Adalah segala perut mereka itu antara hadapan mereka itu. Jadi perut dia tu keluar ke depan. Macam orang mengandung. Macam orang perempuan mengandung tu. Seperti perut dianya terbuka ke depan seperti beberapa rumah.
seperti beberapa rumah. Jadi perut dia tu jadi besar macam rumah. Kalbuyuti, kalbuyuti, dalam bahasa Arabnya kalbuyuti. Gitu ya. Guru juga. Seperti beberapa rumah, perut dia tu jadi terbuka, jadi besar, jadi macam rumah. Menggelegak akan ular. Menggelegak, perut dia tu jadi gelegak akan ular dan kala. Jadi dalam perut dia tu penuh dengan ular, penuh dengan kala. Dia terbuka besar, penuh dengan ular, penuh dengan kala di dalam perut dia. Nyatalah segala ular itu nyatalah segala ular itu di dalam perut mereka itu. Jadi perut dia tu gelegak jadi penuh dengan ular, penuh dengan kala sehingga nyata nampak ular itu di dalam perut-perut mereka itu. Maka jadi ketika tu Nabi ada tengok beberapa orang lelaki yang bersangkutan dengan cerita riba ni di sini. Adapun suara guru, suara tagar, suara kilat tu tak bersangkutan dengan hal dengan riba ni. Masalah cerita yang sangkutan dengan riba ni di sini beberapa orang lelaki ni. Yang orang beberapa lelaki penuh dalam perut dianya, perut dia tu jadi besar macam rumah, lepas tu penuh, selepas tu penuh dalam perut tu dengan ular-ular kala-kala dan nyata zuhir oleh segala ular itu di dalam perut mereka itu. Jadi maknanya kalau kita tengok tu nampak kata ular ada kat dalam perut dia. Jadi maknanya nampak ular yang ada dalam perut tu nampak. Maka Nabi pun tanya. Maka kataku kata Nabi, hei saudaraku Jibril. Hei saudaraku, hei Jibril. Nabi tanya Jibril lah. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Beberapa banyak lelaki yang penuh dalam perut dia dengan ular, dengan kala sehingga nampak ular sekor-sekor dalam perut dia nya. Sembahnya, jawabnya nya Jibril, mereka itulah segala orang yang makan riba. Orang yang makan riba itulah rupanya rupa orang yang makan riba. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa makan ia akan riba, dan jikalau dirham yang satu sekalipun, maka seolah-olahnya berzina ia dengan ibunya di dalam Islam. Sabda Nabi SAW, barang siapa makan ia akan riba. Makan ia akan riba. Dia makan riba tu berapa banyak, dan jikalau dirham yang satu sekalipun. Maknanya riba yang dia makan, yang dia ambil itu satu dirham saja. Bukan maksud di satu dirham, maknanya tak banyak. Riba yang dia ambil makan itu sekadar satu dirham, maknanya tak banyak sekalipun. Tak nanti banyak riba yang dia makan tu. Walaupun sedikit sekalipun, sekadar satu dirham sekalipun atau lebih sikit daripada satu dirham. Sebab maksud di sininya, dan jikalau satu dirham sekalipun tu maksudnya tak banyak. Walaupun maknanya walaupun harga dia nya bilangan duit tu tak sampai satu dirham sekalipun, tapi janjinya jadi riba dah. Maka seolah-olahnya dosa dia. Maka seolah-olahnya berzina ia barang siapa dengan ibunya.
Jadi keji dia tu macam dia berzina dengan ibu. Kalau berzina tu dah keji sangat dah. Tapi kalau berzina dengan ibu tu sangat keji lagi. Itu nak cerita, nak gambarkan kesalahan dia, kesalahan riba dan apa dia, kekejian ribanya. Walaupun ambil riba tu sedikit sekalipun, tapi kekejian dia tu semacam dia berzina dengan ibu dia. Cuba kita bayanglah, sakak mana kekejian dia tu, semata-mata berzina tu pun dah fahsyat, dah keji dah. Apakah lagi berzina dengan ibunya sendiri. Maka sakak manakah kekejiannya, itu bayanglah. Kemudian katanya di dalam Islam. Maka seolah-olahnya berzina ia dengan ibunya di dalam Islam. Maksud di dalam Islam tu mana? Di dalam agama Islam, maknanya ketika dia berada di dalam agama Islam. Dia orang Islam lah. Maknanya kalau berzina dengan ibu, dengan zina dengan yang lain daripada ibu, tetapi orang tu bukan orang Islam, itu tak nak jadi keji sangat padanlah dengan dia bukan orang Islam. Kalau masa Nabi kalau masa Nabi itu maknanya berzina dengan ibu, tetapi dalam masa jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah itu hukum syariat tidak ada, walaupun nampak jahat sekalipun tetapi tidak ada dosa. Artinya dalam Islam tu mana kalau dia berzina dengan ibu dia ketika tu dia orang kafir, maka walaupun keji tetapi di sisi dia tu tak keji. Tapi nak cerita katanya keji berzina dengan ibu tu kalau tilik kepada Islam dalam masa Islam. Sebab Islam kita larang keras, keji sangat perbuatan zina, apakah lagi dengan ibu dia sendiri. Itu mana kata di dalam Islam. Kalau jadi maknanya zina ni memanglah keji, tetapi tak begitu keji sangat kalau bukan Islam. Lebih-lebih laginya pada masa jahiliyah. Sebab masa itu manusia tidak ada hukum syariat. Maka kalau zina, kalau apa pun, apabila masuk Islam dimaafkan kesemuanya. Orang kafir kalau berzina sekalipun, kalau masuk Islam maka suci bersih daripada dosa itu. Tetapi kalau orang Islam berzina, lebih-lebih laginya berzina dengan ibu, begitulah berapa kali kekejiannya, itulah. Jadi maknanya hadis di sini nak bagi kita, nak bayangkan kepada kita bahwasanya itu besar kesalahan, itu besar kekejian orang yang makan riba. Walaupun riba yang dia terima saat itu sedikit sekalipun. Habis itu kenapa ke kita cuba kita buat kajian, dia katanya kenapa ke riba tu dibandingkan dengan zina? Riba dibandingkan dengan zina saat itu kenapa? Sebabnya zina maknanya bersetubuh dengan secara haram. Dengan secara haram, kalau dapat anak pun dengan secara haram, tidak sah pada agama. Maka riba pun sama juga, ambil itu dengan secara haram jadi daging darah. Ya riba tu makan riba jadi daging darah. Kalau zina dapat anak, jadi anak daripada zina tidak dihormati. Tidak dihormati, sebab tidak dihormatilah, sebab itulah terputus nasab dengan bapaknya, bapak berzina. Maka harta yang dapat daripada harta riba pun begitu juga, apabila jadi daging darah, maka daging darah itu daging darah yang tak dihormati, api neraka yang terlebih layak. Kullu lahmin nabata anil haram fannaru aula biha. Setiap-tiap daging darah yang terjadi daripada harta yang haram, maka yang layak dengan dianya api neraka, tak layak nak duduk dalam syurga. Maka jadi maknanya dia kalau berzina dapat anak. Kalau berzina dapat anak. Anak tak dihormati. Anak tak dihormati. Dengan sebab tak dihormati itulah tidak bernasab kepada bapaknya. Maka kalau makan riba, ya semata-mata makan riba tu dia membawa kepada jadi daging darah.
maka daging darah yang jadi daripada makan riba tu daging darah yang kotor, yang cemar, yang sepatutnya, yang layak dengan dianya ialah api neraka. Sebab tu dibanding katanya kalau zina sama dengan riba. Riba tu sama dengan zina. Sebab hasilan daripada riba jadi daging darah yang kotor, hasil daripada zinanya anak yang tidak dihormati. Sebab tu dibandingkan katanya riba dibanding seperti berzina. Sebab natijah dianya tak elok semata. Begitulah. Dan sabda Nabi dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknat oleh Allah akan yang makan riba. Melaknat maksudnya menjauh daripada rahmat. Menjauh daripada rahmat maksudnya tak bagi rahmat sama sekali. Tuhan tak bagi rahmat, Tuhan tak kasih sayang kepada orang ini. Tuhan tak beri rahmat, Tuhan tak buat baik dengan orang yang ini. Itu mana melaknat. Tuhan tak beri rahmat, Tuhan tak buat baik akan orang yang makan riba dan yang memberi makan orang yang bagi riba. Contohnya kalau seorang dia bagi berhutang tu, mana yang bagi berhutang pun dengan secara riba, dia yang makan. Yang terima tu pun, yang nanti bayar riba tu pun kena laknat juga. Itu yang memberi riba. Contohnya A dia bagi berhutang kepada B 10,000, maka janji kena bayar 12. Jadi riba tu 2,000. Maka apabila dibayar, B bayar kepada A 12,000, maka A tu yang makan, B tu yang memberi makan. Dan yang memberi makannya memberi makan riba bagi yang lain. Mana bagi riba kepada yang lain. Dan yang menjadi saksinya, orang yang jadi saksi ketika nak berhutang dengan secara riba tu, yang jadi saksi pun dilaknatkan juga. Tolong tapi tolong jadi saksi di atas riba, maka kena laknat juga orang jadi saksi. Dan yang menyuratnya, orang yang nanti catatan tanda katanya tandaan kata berhutang tadi itulah. Jadi dia sebenarnya asalnya riba ni asalnya punca dianya daripada berhutang. Sanggah daripada riba tu berhutang. Jadi riba tu dua sebab. Satunya dengan sebab berhutang, yang keduanya dengan sebab melebihkan tidak sama pada timbangan pada jualan benda ribawi. Maka apabila setiap kali berlaku muamalat, berlaku berhutang, beri berhutang, berlaku jual beli kemasalan, maka ada saksi dia, ada penulisnya yang jadi tandaan, buat surat tanda kata ada jual beli. Maka semuanya orang yang terlibat dengan riba ini semuanya dilaknat ke semuanya. Orang makan sendiri, orang bagi, orang jadi saksi, orang menulis dalam surat tanda kata ada berhutang, semuanya, maka itu masuk dalam katanya kena laknat ke semuanya. Jadi pendek katanya setiap orang yang terlibat dengan riba, maka semua tu dilaknat. Walaupun dia tak ambil tapi dia jadi saksi. Walaupun dia tak ambil tetapi dia tolong menulis. Tolong catat dalam buku, dalam kostas, katanya ada berhutang, janji nak bayarnya begini. Maka orang tu pun kena laknat juga. Dijauhkan daripada rahmat juga. Dan perempuan yang membuatkan wasyam dan yang diwasyamkan dia. Wasyam ni yang sekarang banyaklah. Yang tulis buat rupa-rupa kat badan tu. Yang buat rupa-rupa, buat tulisan, ada jadi tulisan, ada jadi gambaran-gambaran pada badan tu. Itu dikatakan wasyam ke semuanya. Tapi kalau cara orang dulu dia buat macam ni. Cara orang dulu dia cocok dengan jarum kat badan dia. Dia cocok, dia bagi luka. Ya, tattoo.
Kalau orang dulu, cara orang dulu tu dia cocok dengan jarum atau dia turis dengan pisau, dengan hujung pisau tu kat badan dia supaya jadi luka. Kemudian dia ambil serbuk nila. Nila tu lah yang kita celupkan baju tu. Dia ambil serbuk nila, dia peru di atas lukaan itu, maka jadi terlekatlah warna nila tu. Maka itu cara orang dulu, tapi cara sekarang tu macam-macam alat dia lah. Maka itu najis, tidak sah sembahyang. Kalau tilik pada sembahyang, orang yang buat begitunya tak sempat baca. Kalau buat begitunya maka sembahyang tu tidak sah. Sebab menanggung najis. Kalau buat begitunya tidak sah sembahyang sebab menanggung najis. Kenapa kata menanggung najis? Sebab ketika dia melukakan kulit badan dia tu berdarah, dia ada darah, maka diperlukan dengan serbuk nila, maka serbuk nila tu akan masuk dalam daging dia, dalam kulit dia, bercampur dengan darah. Bercampur dengan darah. Jadi nila yang ada kat badan dia tu bercampur dengan darah, maka darah tu adalah najis. Darah apabila keluar daripada badan tu jadi najis. Tapi kalau darah ada kat badan tak mengalir keluar, maka tak jadi najis. Tetapi dengan sebab dia cocok dengan jarum ke masalah atau dia turis dengan hujung pisau, maka darah tu keluar, darah tu jadi najis. Kemudian dia perlu dengan masukkan dengan serbuk nila, maka serbuk nila itulah yang jadi hitam-hitam tu bercampur dengan darah. Maka jadi menanggung najis. Jadi bercampur dengan darah, darah tu najis, jadi dia tu menanggungkan najis. Maka tidak sah sembahyang sebab tak suci daripada najis. Itu cara orang dulunya begitulah buat wasyam. Lepas tu sekarang tu macam-macam lah. Maka semuanya jadi maknanya orang buat begitu tu dia jadi menanggungkan najis. Maka tidak sah sembahyang. Maka wajib di atas dianya menghilangkan. Wajib di atas dia menghilangkan dengan secara mana-mana sekalipun menghilang. Tetapi kalau tak boleh nak menghilang mudarat, maka itu tak mengapalah, dimaaf. Kalau mudarat pada nak menghilang tu sampai mudarat, maka tak mengapalah, sah sembahyang, dimaafkan. Tetapi kalau boleh hilang, sekiranya kalau boleh hilang dengan tak mudarat, sampai membawa kepada hilang nyawa atau rosak anggota badan, maka wajib menghilang. Selama mana tak menghilang tu sembahyang tidak sah. Malaikat uzur tak boleh nak menghilang, maka itu tak mengapalah. Maka di sini hadis di sini dia kata orang perempuan dan perempuan yang membuat wasyam, membuatkan wasyam mana tukang yang membuat. Dan yang diwasyamkan orang yang tuan badan tu, yang serah badan bagi tukang buat tu, itu yang diwasyamkan. Kedua-dua orang ini maka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam hadis dia kata perempuan sama juga dengan orang lelaki. Tetapi dalam hadis kata perempuan tu sebab biasanya orang Arab dahulunya orang perempuan yang buat, orang lelaki tak buat. Jadi katanya perempuan yang membuatkan wasyam dan yang diwasyamkan dia tu katanya perempuan itu mengikut ghalib, mengikut adat orang Arab pada masa dulu. Yang buat tu orang perempuan, orang lelaki tak buat. Biasanya dia buat kat muka. Dia buat kat muka nak bagi elok, dia buat jadi macam tai lalat. Adalah ada orang dulu tu. Biasanya orang perempuan, orang lelaki tak buat. Tetapi kalau sekarangnya yang paling banyaknya orang lelaki buat. Yang paling banyaknya orang lelaki buat. Maka sama antara lelaki dan perempuan sekiranya kalau buat benda ni, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pulanya sembahyang dia tu tidak sah, mesti dibuangkan. Tetapi malaikat uzur tak mengapalah, janji dia taubatlah. Itu masalah wasyam. Dan Cina buta, dan Cina buta dan yang di Cina buta baginya.
Orang Malaysia cakap Cina buta tak? Ada cakap tak? Kalau orang petani ada cakap lah Cina buta. Ya Ustaz, ya. Ya, ya bang. Orang Malaysia memang Cina buta. Cina buta. Ya. Ini pun dilaknat juga. Ya, dan ya. Dia ceritanya panggil Cina buta tu asalnya yang buat begitu tu orang Cina. Dia ada guru saya cerita katanya nak boleh panggil Cina buta tu ada orang Cina. Orang Cina datang daripada negeri Cina, dia masuk Islam, lepas tu dia tu orang mata buta. Maka hidupan dia cari duit dengan kerja ni lah. Dia cari duit dengan secara buat begitulah. Yang kita maklum tu, Cina buta buat macam mana tu. Jadi dia orang Cina, datang daripada Cina, mata dia buta, jadi dia masuk Islam. Apabila ada berlaku tu, maka orang upah dia. Jadi akhir-akhirnya jadi termasyhur dengan masalah itu, masalah Cina buta. Jadi nak berlaku Cina buta tu maknanya dia asal dalam bab nikahnya apabila seorang lelaki, seorang suami talak 3 akan isterinya, maka tak boleh nak rajak. Apabila suami talak 3 akan isterinya, maka tak boleh nak rajak. Tetapi kalau nak kembali balik kepada isterinya, maka tak boleh nak kahwin, melainkan isteri itu berkahwin dengan suami yang lain. Berkahwin dengan suami yang lain, kemudian suami yang lain itu talak, maka apabila lepas iddah dengan suami yang kedua, maka bolehlah nak kembali kahwin dengan suami yang talak 3 tadi. Maka buat begitulah dikatakan Cina buta. Dalam bahasa Arabnya muhallil. dalam bahasa Arabnya muhallil, yang muhalal. Muhallil maknanya kalau mengikut asal-asalnya dalam bahasa Arab, dalam kitab fiqh dia panggil muhallil. Itu kalau kita belajar kitab Arab. Muhallil, yang muhalal. Apa maksudnya? Sebab apabila suami talak 3 akan isterinya, maka dah tak boleh nak rajak, nak kahwin balik bersama dengan isterinya, tak boleh. Maka yang jadi Cina buta ni lah yang menghalalkan, mana dengan sebab dia jadi suami yang talak 3 boleh kembali kepada isterinya. Dengan sebab kahwin dengan Cina buta, kemudian yang jadi Cina buta tu talak, selepas pada habis iddah dengan yang jadi Cina buta tu, maka boleh halal balik kahwin dengan isteri yang dia talak 3. Dan yang di Cina buta kan, maksud dengan yang di Cina buta tu ialah suami yang talak 3. Dia yang upah orang yang jadi Cina buta. Dan Cina buta mana orang yang ambil upah jadi Cina buta tu. Dan yang di Cina butakan baginya, yang di Cina butakan baginya maksudnya suami yang talak 3. Suami yang talak 3. Yang upah orang jadi Cina buta tu untuk nak boleh balik bersama dengan isteri yang dia talak 3. Adapun pihak perempuan tu tak kena mengena. Yang kena laknatnya orang yang jadi Cina buta dan suami yang upah Cina buta. Itu yang kena laknat. Habis tu jadi masalah di sini kita sepatut jaga sikit. Masalah Cina buta ni bukan semua Cina buta tu dilaknat. Bukan semua Cina buta tu dilaknat. Yang kena laknatnya masalah tadilah. Masalah apabila suami itu talak 3 akan isterinya. Maka apabila talak 3 dah tak boleh kembali bersama dengan isterinya. Nak kahwin tak boleh, nak rajak pun tak boleh. Maka apabila nak kahwin tak boleh, maka dia upahkan seorang jadi Cina buta.
dia upahkan seorang supaya jadi Cina buta, selepas pada kahwin dengan Cina buta, berlaku setubuh, maka Cina buta tu talak. Selepas pada talak tu, ia bagi upah lah, mengikut janjian nak bagi berapa-berapa tu, maka di situ kena laknat. Tetapi kalau semata-mata jadi itu, tak ada ke mana-mana, tak ada kosak nak begitu, tak ada mengapa, tak berdosa, tidak dilaknat. Sebab pasal di Cina buta tu dilaknat, dia sebenarnya perbuatan Cina buta tu dia berlaku tidak mengikut tabiat asal manusia tu, cumanya buat tu seolah kata nak tipu syariat, nak tipu dalam agama saja. Ya sebabnya kita ni nak kahwin dengan siapa, kita orang lelaki nak kahwin dengan mana-mana perempuan, orang perempuan, mana-mana perempuan sanggup nak kahwin, nak jadi isteri bagi orang lelaki, dia kena ada sifat kasih sayang, suka-suka antara satu dengan satu lagi. Dia kena ada setuju antara satu dengan satu. Maka masalah Cina buta ni macam terpaksa kena kahwin. Jadi rupanya kena paksa dengan kahwin. Yang jadi Cina buta pun tidak ada kesukaan kepada perempuan yang dikahwin. Tetapi ingat kata nak menghalalkan dengan suami itu, jadi dia sanggup buat jugalah. Jadi kalau jadi macam katanya nak tipu Tuhan ya, buat begitu. Tak boleh nak kahwin, tak boleh nak rajak, maka buat secara Cina buta. Jadi seolah katanya nak tipu mata Tuhan ya. Sebab tu jadi dilaknatkan. Sebab asalnya kita antara suami, antara lelaki dengan perempuan, kalau nak berkahwin daripada setuju setengah dengan setengah. Seorang lelaki ni setuju dengan orang perempuan tu, orang perempuan ni setuju dengan lelaki tu, barulah berlaku pernikahan, barulah berlaku perkahwinan. Asalnya nak menikah kahwin tu daripada setuju setengah dengan setengah. Tetapi dalam masalah Cina buta tu, yang ambil upah dia tak setuju, dia tak suka nak ambil tu jadi isteri, tapi tilik kepada nak dapatkan duit untuk nak bagi orang tu boleh balik dengan perempuan itu, maka sanggup buat juga. Jadi maknanya kahwin dengan secara terpaksa, dengan cara tak suka rela, walaupun akad nikah tu sah lah. Akad nikah tu sah lah. Jangan atas syarat je lah. Akad nikah tu macam biasa, sah akad nikah apabila Cina buta tu bercerai. Lepas iddah bolehlah nak kahwin dengan suami yang talak 3, tapi buat begitu macam nak tipu. Macam nak tipu, macam tipu-tipu gitu ya. Dia naknya kahwin dengan secara sukarela, dengan secara suka hati. Suka setengah kepada setengah. Tapi buat begini, orang yang jadi Cina buta dengan isteri itu, dengan perempuan tu tak ada suka menyuka. Tak ada setuju setengah kepada setengah. Lagi pulanya yang perempuan tu dia tak ada cerita kepada orang yang jadi Cina buta, bahkan dia ada cerita pada suami yang talak 3. Jadi apa faedah yang buat begitunya? Sebab tujuan Allah Ta'ala menghalalkan nikah ialah tujuannya untuk nak berumah tangga, untuk nak kasih sayang, untuk nak segar hati setengah kepada setengah, sejuk mata hati setengah kepada setengah, nak jadi keluarga yang bahagia. Itu tujuan disyarakkan perkahwinan. Tetapi cara buat Cina buta tu tak kena dengan hikmat syarak. Dan lagi pulanya macam nak tipu-tipu ya. Macam buat nak tipu mata ya. Maka sebab itulah dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Tetapi kalau semata-mata ada setuju, ada setuju, itu lain cerita lah. Semata-mata ada setuju, misalnya katanya A dia tolak isteri dia 3 tolak, kemudian bekas isteri bagi A itu menikah dengan B pula. Menikah dengan B itu, B ada suka kepada perempuan ini pun ada suka dengan B, menikah dengan berkahwin dua tu. Maka berkahwin tak berapa lama jadi bercerai. Apabila jadi bercerai itu maknanya perempuan tu boleh balik kahwin dengan A pula lah. Tapi dia tak ada kuasa nak jadi Cina buta, dia kahwin tu dengan secara setuju. Itu tak dilaknat. Tetapi panggillah dia tu orang jadi Cina buta walaupun tak dapat upah. Kalau dalam kitab fiqh dia panggil orang jadi muhallil.
Begitu. Jadi pendek katanya masalah Cina buta tu bukan semua masalah Cina buta tu dilaknatkan. Tetapi kalau macam tadi buat tu dengan secara terpaksa nak ke duit, pandang ke duit, buat begitu, itulah yang dilaknatnya. Satu lagi yang kena laknatnya ialah dan orang yang menegahkan zakat. Orang tak bagi zakat pun dilaknatkan oleh Allah Ta'ala juga. Habis di situ. Dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi akan nyata pada akhir zaman. Lagi akan nyata, lagi akan berlaku, lagi akan timbul, lagi akan jadi, lagi akan zahir pada akhir zaman. Maknanya ini setengah daripada mukjizat Nabi. Nabi tahu benda akan berlaku pada akhir-akhir zaman. Ini setengah daripada alamat kiamat. Nah, selagi berlaku pada akhir zaman, cakapan Nabi kita baca, kalau kita baca hadis tu, apabila Nabi katanya selagi berlaku pada akhir zaman, selagi berlaku pada akhir zaman, selagi nyata zahir pada akhir zaman, itu menunjuk katanya ini adalah setengah daripada alamat kiamat. Walaupun Nabi tak cerita kata ini adalah alamat kiamat, tetapi kalau bentuk cakapan Nabi kata lagi akan nyata pada akhir zaman, itu menunjuk kata benda ni jadi alamat kiamat. Sebab akhir zaman tu mana tak berapa lama nak kiamat lah. Begitulah. Sebenarnya lagi akan nyata pada akhir zaman beberapa perkara yang empat. Akan berlaku empat perkara ni pada akhir zaman. Satunya memakan riba. Banyak akan berlaku pada akhir zaman. Kita tengok sekarang tu memanglah jadi meratai tentang bab riba. Dan segala sumpah yang dusta pada jual beli. Dan sumpah yang dusta pada jual beli. Dia nak jual, nak bagi laku mahal. Dia nak beli, nak jadi murah pada belinya. Nak jual, kalau orang jual nak jadi mahal pada jualan dia. Sebelah balik orang jual, nak jadi mahal, dia sanggup sumpah walaupun bohong sekalipun dalam sumpahan dia. Orang yang nak beli dengan secara murah, maka dia sanggup bersumpah untuk nak dapat harga murah. Itu maksud katanya sumpah dusta pada jual beli. Tapi kalau betul-betul sumpah-sumpahlah tapi tak bohong, itu tak salah. Dia beli 100 sungguh. Maka dia bersumpah, wallahi saya beli dah 100. Macam mana nak jual 90? Tapi sungguhlah dia beli 100 sungguh. Tetapi modal dia belinya 100, tapi dia bersumpah kata dia dah beli 200, itu bohong. Tapi kalau dia beli, modal dia belinya 100, maka dia bersumpah kata wallahi saya dah beli 100, modal sayanya dah 100. Macam mana kau nak 90? Maka itu sumpah tidak ada dusta di situ. Betul benar itu tak dilaknat. Itu tak masuk dalam celaan Nabi SAW. Jadi untuk nak dapat harga mahal, nak boleh jual dengan harga mahal, dia sanggup bersumpah dengan secara bohong. Orang beli, untuk nak dapat beli dengan secara harga murah, lebih murah, maka dia sanggup sumpah dengan secara dusta. Contohnya benda itu orang nak jual jam masalan, jam tu orang nak penjualnya nak jual dengan harga 500. Dia minta nak beli 400, 300 masalan. Maka dia bersumpah katanya wallahi jam ini kalau tengok dengan harga sekarang dijual dengan dalam kedai itu 300. Macam mana kan nak jual 500? Mahal. Dia bersumpah. Padahalnya dia bohong saja bersumpah tu. Maka itulah dicelai oleh Nabi SAW. Itulah maksudnya. Mana sumpah dusta, bohong pada sumpah untuk nak dapat jual dengan harga mahal kalau orang jual, untuk nak dapat beli dengan harga murah kalau orang beli. Begitulah. Dan mengurangkan sukatan dan mengurangkan timbangan. Itu zahirlah. Kalau masa dia sukat, dia kurangkan sukatan,
Kalau dia timbang, dia mengurangkan timbangan. Tapi masalahnya di sini mengurangkan sukatan tapi jual dengan harga penuh sukatan. Itu yang dicelai. Tapi kalau kurang sukatan jual dengan harga kurang, itu tak mengapa. Jadi contohnya kita kata ikan tu sekilo 10 ringgit. Sekilo 10 ringgit. Dia kurangkan, dia timbangnya, jadi tak sampai 10. Tapi jual dengan harga 10. Itu yang salah. Tapi dia kurangkan sukatan sampai setengah kilo. Tapi jual dengan harga 50. Jual dengan harga 5 ringgit lah. Sebab sekilo 10. Tapi dia sukanya setengah kilo. Maka dia jual dengan harga 50. Jual dengan harga 5 ringgit. Maka itu tak salah. Yang katanya mengurangkan sukatan jual dengan harga penuh tapi sukatan tu kurang, itulah salah. Tetapi kalau kurang sukatan, kita katanya satu gantang beras tu harga 10 ringgit. Satu gantang beras tu dengan harga 10 ringgit. Maka dia sukat boleh 2 cupok saja, separuh setengah gantang saja. Maka dia jual dengan harga 5 ringgit. Itu tak salah. Sebab tidak ada tipuan. Yang maksud di sini kurang sukatan, maknanya sukatan tu kurang, timbangan tu kurang, tetapi jual dengan harga penuh satu sukatan. Begitulah. Maka apabila zahir itu maknanya nyata. Maka apabila zahir demikian itu, apabila berlaku perkara yang disebut tadi, jatuhlah pada mereka itu oleh beberapa penyakit dan bala. Jatuhlah, timpalah pada mereka itu, pada manusia, oleh beberapa penyakit. Allah Ta'ala akan balakan mereka itu dengan beberapa penyakit. Boleh jadi penyakit yang lepas tu, wabak, COVID, apa semua boleh jadinya. Allah Ta'ala nak dendakan dengan sebab kesalahan tadi tu, makan riba, ada sumpah, ada dusta pada sumpah jual beli, ada mengurang pada sukatan, boleh jadi tu. Dan dibalakan mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pedang. Tapi tulisan tu padang, bukan padang, pedang. Sebab itu tengok dengan lafaz hadis tu mana bisuyuf. Bisuyuf dengan pedang. Bukan padang. Barangkali salah pada tulisan ke apa dia, tapi maksudnya bukan padang, halaman tu bukan dia, pedang alat senjata. Dan dibalakan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan pedang. Maknanya dengan berlaku peperangan. Dengan pedang, maknanya dengan berlaku peperangan. Itu Allah Ta'ala bagi bala kepada kawasan mana ada 4 perkara itu akan berlaku peperangan, ada berlaku tumpah darah. Tak nanti perang dalam negeri tetapi tak aman lah. Ada berlaku tumpah darah lah pada masyarakat itu. Dan akan ditipu penyakit dalam masyarakat itu, dan ada berlaku tumpah darah, ada berlaku pembunuhan dalam masyarakat itu. Sekiranya kalau berlaku 4 perkara yang tersebut dalam pada mana-mana masyarakat. Habis di situ. Firman Allah Ta'ala, yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Firman Allah Ta'ala, yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Artinya pada hari berdiri oleh segala manusia bagi Tuhan Rabbil Alamin. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat ketika manusia sedang menunggu untuk nak menimbangkan amalan. Pada masa itu. Pada hari kiamat, dia kata artinya
hari yakni hari kiamat. Hari yakni hari kiamat pada padang mahsyar berdiri oleh segala manusia. Semua manusia tu berdiri. Berdiri bagi Tuhan, mana berdiri kerana Tuhan, bukan berdiri di depan Tuhan. Berdiri kerana Tuhan, berdiri bagi Tuhan. Tengok macam kita sembahyang lah. Kita sembahyang tu berdiri kerana Tuhan, bukan kita berdiri di depan Tuhan. Kita berdiri sembahyang. Kita berdiri sembahyang tu lillahi ta'ala, bagi Allah kerana Allah. Tengok lafaz niat kita kata macam mana? Lillahi ta'ala. Kita berdiri sembahyang tu berdiri bagi Tuhan, berdiri kerana Tuhan. Bukan maksud berdiri di depan Tuhan, Tuhan ada ke depan kita, bukan maksudnya begitu. Jadi pada hari kiamat, pada mahsyar ketika nak timbangkan amalan tu, semua manusia tu dalam keadaan berdiri. Semuanya berdiri ke semuanya. Malaikat orang yang mengambil riba. Maka bahawasa malaikat orang yang mengambil riba, maka bahawasanya orang mengambil riba ini berdiri dan reboh ia. Dia berdiri, dia jatuh. Berdiri, jatuh. Mana tak lekat. Tak boleh nak berdiri. Dia bangkit berdiri, jatuh. Bangkit berdiri, jatuh. Tu maknanya orang yang makan riba ni tak kuasa nak berdiri. Kalau dia bangun berdiri, dia jatuh, dia rebah. Hal keadaannya gila. Berdiri rebah, dalam keadaan tu pun gila pula dia. Tiada berketahuan. Memanglah orang gila, tak tahu kat mana dah dia tu. Hingga selesai segala manusia daripada hisab. Begitulah jadinya sehingga semua manusia selesai daripada hisab segala manusia, barulah hilang kehilangan daripada gila dia. Sehingga dapat berdiri dan ditimbangkan amalan. Jadi dia tu orang lain dapat berdiri semuanya untuk tunggu nak hisab amalan ke semua, tapi dia tak boleh nak berdiri. Berdiri jatuh dan lagi pulanya gila pula. Dalam keadaan begitu, jadi sehingga selama mana tak selesai daripada hisapan manusia yang lain, dia dalam keadaan begitulah. Jadi nak sembuh daripada gila, nak boleh berdiri betulnya, ialah selepas pada yang lain sudah selesai daripada hisapkan amalan. Jadi mana yang lain dah masuk syurga semua, dia tak lepas daripada hisapan amalan lagi. Hinalah. Nak orang lain yang lain boleh berdiri, dia tak dapat nak berdiri. Orang lain yang sepenuh akal, dia dalam gila. Itu jadi jatuh dalam kehinaan. Itulah sesaan bagi orang yang makan riba. Maka kita akhir di situ dengan katanya, dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan riba dipenuh oleh Allah Azza wa Jalla akan perutnya api. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu faraddud alaina waqta ihtiyaj ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapa. Jazakallahu khairan jazak Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum Baba. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.